Okay guys, so let's continue with question number 12. So this question number 12 is a question that related to combined transformation. So kalau awak tengok sini 12A, transformation of F, okay, ni dia describe is an anti-clockwise rotation, center dia 4, 5. Okay, transformation G is a translation -6 to. So this question asks us to find the coordinate of image point apa? 3, 2 under following combined transformation. Okay, so okay, please be remind okay, dia nak suruh kita cari image A, image 3, 2. Okay, kalau G squared ni bermaksud apa untuk yang the first one? G squared ni adalah translation, bermaksud the first translation is a translation followed by the second transformation also translation juga. Okay, so kalau yang nombor 2 ni GF pula apa? The first one kita kena buat apa? F dulu. F is what? Rotation. Okay, and then followed by translation. Dia baca ke belakang Okay, so let's start. Okay, let's say cikgu namakan dia adalah point A. So this is a point A. Point A iaitu 3, 2. Okay, the first transformation is G. G berapa? -6, 2. So untuk image yang pertama, okay, cikgu tengok kebanyakan pelajar dia terus tulis jawapan terus iaitu soalan ni dia melibatkan 4 markah. Bila awak terus tulis jawapan, kemungkinan ialah kalau betul awak terus dapat 2 markah lah. Kalau awak salah, kemungkinan besar awak akan hilang semua markah lah, 2 markah tersebut. So please follow this step ikut macam mana kaedah kita belajar di dalam kelas, yang mana kita kena nyatakan every transformation what is the coordinate. Setiap kali transformation berlaku tu kita kena nyatakan apa koordinat dia. Dekat situ ada markah. Okay, so kalau kita tengok sini, -6 is X, 2 is Y. Okay, kalau kita tengok koordinat dia, 3 ni X, 2 ni Y, bermaksud -6 plus 3, which is equivalent to -3. 2 plus 2 is 4. Okay, kenapa tambah? So please be remind, benda ni adalah awak belajar waktu tingkatan 2 kan. So in order to find the object, ini untuk translation. So translation, cikgu ulang sikit. Given to you object, okay, nak cari image, operasi yang terlibat adalah tambah. That's why I plus here. Maksudnya kalau diberi image nak cari objek, dia patah balik, awak kena tolak lah. Okay, so don't forget this one. So kita dah dapat dah, the first coordinate is -3, 4. Dengan kita tambahkan dia. Okay, so sekarang kita nak buat lagi untuk the second transformation. Dah settle this one. Kita nak buat G lagi sekali. Okay, G masih lagi translation. Translation. So -3 plus -6, which is -9. 4 plus 2 is 6. So dah dapat dah koordinat dia. Untuk transformation yang kedua, -9, 6. Tu dah dapat. So kat mana markah dia? Yang dikatakan 4 markah. Kalau 4 markah ada 2 soalan, sini 2 markah, sini 2 markah lah. So ini akan jadi 1 markah. This one will be 1 mark. It is important, jangan hanya tunjuk jawapan akhir ini sahaja. Kalau betul, awak betul 2 markah. Kalau awak salah, memang awak terus dapat kosong. Kan? Kalau awak buat macam ni, at least dekat yang pertama ni mungkin awak boleh dapat markah. Okay guys, so take a look at number 2. Okay, number 2 kita kena buat F dulu. Okay, apakah F? Okay, so F is a anti-clockwise rotation at center 4, 5. Okay, jadinya masalah yang kita hadapi adalah apa? Kita tak nampak kan macam mana nak buat rotation kalau tak diberi
gambar rajah. Betul tak? Okey, mungkin kita ada salah satu teknik boleh kita gunakan, ataupun kita boleh ambil kertas graf paper untuk kita buat conteng-conteng, ataupun kita cari soalan kita cari soalan macam kat soalan kat bawah ni. Okey, boleh tak kita pinjam dia punya Cartesian plane tu? Okey, boleh. So, kita tengok dulu, the first object kita adalah 3, 2. Okey, kita nak buat F dulu. Bermaksud 3, 2 ni sekarang kat mana? Okey, kita tandakan dulu. 3, 2. Ini adalah 3, sini adalah 2 lah. Okey, ini adalah objek kita. Titik biru tu. So, dekat mana center of rotation? Dekat mana dia berpusing? Tengok baca balik. Okey, 4, 5. Dia pusing dekat 4, 5. Dia rotate. 4, 5 di sini. Jadinya, cuba awak tengok pergerakan dia macam mana. Okey, di jarak dia So 3 unit dan juga 1 unit ke kiri. Okey, alright. So dia ada macam-macam kaedah yang boleh ditunjukkan lah. Okey, tapi cikgu tunjuk satu contoh lah, satu kaedah yang mungkin mudah kita faham. Kita tengok cikgu akan gunakan color yang berbeza-beza untuk awak nampak. So pertama sekali kita nak cuba buat segitiga triangle. Okey, triangle. Cikgu lukis dulu yang ni pakai pen purple. Okey, yang lain cikgu pakai color warna biru warna biru hijau ni. Okey. So dah jadi segitiga, triangle. Okey, agak-agaknya kalau dia rotate clockwise, anti-clockwise, bermaksud sekarang ni pukul 6. Okey, dia mestilah macam ni kan, pukul 12, pukul 3, pukul 9. Okey, so this line, sekarang ni pukul 6, line purple ni, kalau dia rotate anti-clockwise, bermaksud dia akan pusing ke lawan arah jam. Lawan arah jam maksudnya ke sini lah. Okey, alright. So maksudnya garisan, kalau dia berpusing, kalau dia rotate 90 degree, maksudnya dia berada di sini, betul tak? Okey, apa kata kita cuba lengkapkan gambar rajah tersebut? Okey, so kita ambil pen biru tadi ni, sambung. So kita dapatlah segitiga. Okey, cuba teka, cuba tengok balik. Kalau objek yang pertama dekat sini, dekat mana image dia? Dah tentulah dekat bucu ni, betul tak? This is 90 darjah rotate anti-clockwise. Okey, apa koordinat dia? 7, 5. So ini 5 pula. 7, 4. Okay, so this is the first image for first transformation. 7, 4. Okay, betul Okay, 7, 4. Okay, so next one, kalau kita nak cari F pula. So nak cari F. Okay, G, translation. The second image. Kalau translation ni mudah lah kan. Okay, 7 tambah dengan negatif 6, 4 tambah dengan 2. Mengikut apa yang dibagi ni. So kita akan dapat negatif 1, ini adalah 6. So kita boleh isikan negatif 1 dan juga 6. Okay, done. So kita dah dapat dah. This is 1 mark, this is 1 mark. So settle, kita dapat 4 markah. Okay. So itu kaedah dia lah, macam mana kita nak buat tanpa ada bantuan, tanpa rajah diberi lah, tanpa rajah diberi. Okey, so tengok yang B pula. Okay, yang ni cikgu cuba kepada balik Yang ni kita pinjam saja tempat dia. So now let's take a look at the next question. Okay, diagram 12 show 3 pentagon A, B, C, D, E. Okay, ni semua pentagon lah Ada 3 objek yang diberi ni. 1, 2, 3. Okay, on a Cartesian plane. So, apa dia nak? MNPQ is the image of A, B, C, D, E. So, MNPQ ni yang kecil ni. Okay, yang kecil ni adalah image. So, adalah image bagi A, B, C, D, E. Maksudnya yang besar ni adalah objek dia. So itu kaedah kita nak faham yang mana objek, yang mana image. So under combine TS, maksudnya the first is S followed by T. Okay, describe in full transformation S. So kalau kita tengok sini,
objek nak jadi image yang kecil ni mestilah berlaku 2 kali transformation Maksudnya daripada objek yang pertama sini dia akan jadi image yang besar ni, maksudnya same size, and then baru dia jadi yang kecil ni. So apa kaedah dia kalau kita tengok yang the first one? So ini adalah seolah-olah dia reflect kan. So dia reflect. Orientation dia terbalik daripada yang asal. So kita boleh andaikan, kita boleh andaikan maybe ada satu line dekat sini yang membahagikan antara dua. Nampak tak? Kalau awak boleh kira jarak antara line of reflection dengan point tu adalah sama. Okey. Contoh, kalau katakan tak puas hati lah kan. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1. Okey, yang atas tu pun sama. So ini adalah reflection. So number 1, reflection. Kena tulis betul ejaan dia. At okey, garisan ni dia lalu pada which axis? Okey, x axis nilai dia berapa? Negatif 3. Okey, so kita dah dapat x equal to negatif 3. Okey, number 2. Okey, number 2 ni adalah apa? Agak-agak awak daripada besar jadi kecil. Dah tentulah dia adalah enlargement. So kita boleh do enlargement. Kena betul ejaan dia, enlargement. Okey. Scale factor iaitu K sama dengan berapa? Berapa scale factor dia? Dia mengecil kan? So apa formula nak pakai untuk cari scale factor? K sama dengan I over O, Q. Okay, kalau dia bagi kita area, K squared equal to AI over AO, area image, area object. Kalau melibatkan area lah. Sekarang ni kita melibatkan sahaja dia punya length, panjang sahaja. Okay, so jom kita tengok. Okay, ini I prime, I double prime. Okay, maksudnya ini akan jadi objek, yang kecil ni akan jadi image lah. Okay, so kita kira berapa panjang dia. So ini 3 kita ambil yang menegak atau melintang sahaja, lebih mudah. So ini 3, ini adalah objek per 3, image dia, panjang dia adalah 1. So you akan dapat 1/3. Okay, so scale factor 1/3 at center. Okay, seterusnya kita kena cari center of rotation, center of enlargement, rotation pula. Okay, so apa perlu awak buat? Macam mana nak cari center of rotation? Kita kena cari bucu yang sama, kita ambil pembaris, kita gariskan. Contoh F dengan M ni adalah bucu yang sama. So cikgu gariskan panjang-panjang sikit. Biar ada lebih. Okey, lagi yang mana sama? H dengan P H dengan P. Lepas tu panjangkan sikit. So awak akan dapat macam tu lah. Apa lagi yang sama? I dengan Q. I ke L ni. Okay. You see ada 3 line yang intersect each other. So itulah dia punya center of enlargement. So apa koordinat dia? Cuba tengok. Tengok sini Ini 4. Ini 12. So 4 12. Ataupun J. Siapa tulis antara dua ni, betul lah, sama je. So 5 markah diberi di mana? Kalau awak berjaya describekan tanpa salah ejaan, P1, enlargement betul ejaan, scale factor betul, koordinat pun betul. Itu dia. Okay, kita berhenti dulu sampai sini, kita sambung next video.